lebih tenaga lelaki ke wanita. Mengumumkan ketimbangan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Zamri bin Abdul Aziz berharap diumumkan diri oleh tetamu-tetamu jemputan masuk ke dalam. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan melumpuhkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Turun. Ikrar generasi sehat tanpa rokok dan vape. Angkat. Saya akan sentiasa berusaha untuk melindungi diri saya, keluarga saya serta rakan-rakan daripada pencemaran asap rokok, pencemaran yang dicemari vape ataupun asap tembakau yang merupakan sedutan maut. Saya sesungguhnya tidak akan merokok ataupun menggunakan vape ataupun menggunakan produk tembakau pada hari ini, esok, lusa dan selama-lamanya. Turun. Dijaga dan terpelihara di hati. Walaupun kami tahu, ya Allah, banyak perkara yang mengundang resah, dilingkari ujian dan diselubungi mihna. Semoga kesungguhan kami beroleh barakat, sepanjang hidup dipandu hidayah. Semoga semangat kerjasama yang kami tunjukkan menambah mawaddah, disuntik rahmah, menambahkan kasih sayang, mendinginkan amarah, kalbu yang suci, mengembalikan fitrah. Lebih orang boleh semua kata muka saya dulu duduk sama tinggi dengan orang tua adalah ni tidak terlibat dengan undang-undang yang kita nak buat ni. Tapi naik ini satu yang amat membahayakan. Kalau kita pergi ke hospital, khususnya kalau di KL itu di Institut Respiratory Negara, jadi Datuk kita tengok di situ bagaimana impaknya kepada orang yang isap rokok pada muda, hak berpuluh-puluh tahun, hak tak boleh berhenti lah. Juga yang menggunakan vape, hak baru muda teteh lagi. Saya rakyat terlatih lah sebenarnya tu, anak-anak sebenarnya. Hak kita jumpa tu. Di klinik rumah saya buka klinik juga sebelum ini, baru pencen 2 tahun je tu, baru jual klinik dia di Pasir Tumbu. Tapi memang ada. Sebelum itu kita tengok, kita rasa insaf. Hak bagi dengan batuknya, dengan keadaan keringnya dadanya, dengan muka yang cukup, kita kata sedih tengoknya. Hasilnya berapa dia? Insaf dia. Dan sekarang ni dalam dakwah pihak luar yang ingin memastikan kesinambungan generasi kita hak muda ni, hak depan saya ni, depan kami semua ni, generasi bakal memimpin negara pada masa hadapan. Nak memastikan kita tak boleh ada pun rakyat-rakyat yang hebat, yang anak yang baik lagi cerdik ini yang akan terbiasa untuk memimpin negara. Kaedahnya cukup banyak. Antaranya ialah dengan mereka membiarkan ataupun memperbanyakkan kempen-kempen berkaitan dengan vape kepada anak-anak muda kita. Hal ini antara yang menyebabkan makin ramai anak-anak kita yang akan sakit tanpa masa dia tua lagi sakit dah. Hak mati bukan kerja kita, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ayatnya ialah supaya kita dalam keadaan tidak sihat. Maka apabila tidak sihat ni, kita kena pergi hospital. Paling tidak pun bomo tak jadi orang tau. Setengah-setengah boleh bomo. Apabila pergi hospital, pihak hospital pun nak menyediakan ubat yang secukupnya, yang sesuai dengan kita. Maka semua ini memerlukan kepada kos.
Kita nak pergi hospital pun kos, hospital nak lebih duit kita pun kos, nak lebih ubat kita pun kos. Menyebabkan kos ataupun dari segi kos untuk kita menyediakan ubat-ubatan ataupun penyediaan kesihatan pada anak kita, pada warga kita, pada rakyat Malaysia ni akan semakin meningkat. Sedangkan produk ini kita ada. Nak kerja tak boleh, dan keadaan tak sihat. Orang muda ni, ingat orang muda. Bila awak tidak sihat, nak minta kerja besok, lepas habis ngaji ke, sebelum habis ngaji sekalipun, CJ sama mana hebat sekalipun, kita tidak sihat, Allah tak sihat kita. Tak ada syarikat pun, orang nak ganggu, orang tak sihat jadi bekerja dia. Sebab dia menjadi liability. Dia menjadi macam beban kepada syarikat tersebut. Beban kepada organisasi tersebut, menyebabkan kita tak ada orang. Maka ramanya saya tak tetap tunggu mati. Sebab apa? Sakit dada di samping. Saya melihat rakan-rakan saya juga. Saya ni alhamdulillah orang tu hari sedawa sikit. Sedawa, alhamdulillah. Tapi awak pun lewat dah. Tapi pada saya pada kita better late than never. Better late than never. Daripada kita tak berhenti rasa, kita berhenti. Kita stop benda tak pakar. Sebab nak rayakan anak sekalian, once you study, bila mula saja benda ni, vape kau, rokok kau, cukup susah untuk berhenti. Duit habis, nyawa melayang. Okay? Dan itu ikrar yang dibacakan tadi itu cukup memberi kesan kepada saya, dan saya juga berharap bahawa ikrar tersebut juga memberi kesan kepada semua yang ada di hadapan saya dan juga saing-saing kita yang ada di luar. Tolong maklumlah pada saing-saing kita, tak ada benda yang baik pun berkaitan dengan rokok dan vape sebenarnya. Tidak ada benda yang baik. Benda yang merosakkan, yes, itu memang sudah pasti. Okay? Itu sudah pasti. Jadi ada juga bahawa ni kita dikejutkan dengan berita kes murid yang menghisap vape telah terkesan serta-merta terhadap fungsi badan murid tersebut. Kalau kita dengar, kita kata, kamu tak kena lagi, cukup mati juga. Hari ni saya kita mati, esok orang mati, lusa orang mati, tak kira kita lagi. Tak apa lewat jahat lagi tu. Tapi kita tak tahu, kita once we consume the vape tu, kita bunuh vape itu, kita telah mengambil satu risiko yang amat tinggi. Okay? Jadi poin inilah saya kata ni hal ini memberi gambaran yang jelas betapa budaya vaping ini patut dihentikan serta dalam kalangan murid sekolah kerana membawa kemudaratan. Justru kami diminta EDK sendiri, pihak PDRFT dan juga tentunya daripada pihak kita di peringkat warga pendidik, khususnya di peringkat DPN maupun di peringkat PBD dan juga di peringkat sekolah. Okay? Jadi pada kesempatan ini saya dengan rasa tulus ikhlas, dengan rasa betul-betul rendah diri, rendah hati yang ini, from bottom of my heart, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga kerja program dalam merencana dan merealisasikan hasrat Kementerian Malaysia untuk melaksanakan program ini. Dan terima kasih kepada semualah yang terlibat yang dapat melaksanakan, tahniah kepada pihak Malaysia yang dapat kita adakan program kita pada hari ini. Jadi warga Dewan sekalian, saya tak akan bercakap panjang, tapi insyaAllah kita akan baca juga teks yang disediakan yang diberikan secara standard seluruh negara, dan kita adakan juga pada hari yang serentak seluruh negara kecuali peringkat kebangsaan yang kita adakan lebih awal lagi tu Jadi insyaAllah kita akan bersama dan mendengar amanat yang perlu kita sama-sama terima dan kita hayati bersama dan kita ikuti bersama. Kempen hidup sihat cegah rokok dan vape ini adalah satu usaha yang perlu dilaksanakan secara konsisten serta memberi impak yang bermakna kepada semua murid. Warga pendidik serta masyarakat perlu cakna dan sentiasa jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan saya yakin amalan gaya hidup sihat dapat memastikan diri serta spiritual murid dalam keadaan yang baik. Bagi saya kata tadi, saya tekankan kepada ABC, anak yang baik lagi cerdik. Dan ininya dapat kita laksanakan, dapat kita realisasikan dengan adanya kesepaduan kepimpinan di semua peringkat. Nak jadikan anak yang baik lagi cerdik ni, saya minta pada bantuan, sokongan, komitmen sepenuhnya di peringkat JPN sendiri, peringkat kami sendiri, di peringkat PBD sendiri,
dan juga di peringkat sekolah melalui kepimpinan yang hebat di peringkat pengetua dan bahasa kepimpinan, juga penunjukan role model oleh peringkat guru-guru di sekolah. Kesepaduan kepimpinan inilah yang dapat kita hasilkan anak-anak yang baik lagi cerdik, dan ianya akan terus kita bawa untuk kita menghasilkan satu masyarakat, satu bangsa yang mengamalkan karomah insaniah ini. Ini antara kita kata pendamping detox yang perlu kita buat, yang perlu kita laksanakan. Mungkin anak mungkin tidak capai hasrat itu, tapi pada kita ialah kita nak supaya anak-anak kita ini dapat kita lahirkan anak yang baik lagi cerdik. Baiknya di peringkat sasiah macam tadi, baiknya di peringkat value, the best value, okay. The good values kita inculcate, kita tanamkan dalam anak-anak kita ini, dan hasilnya nanti adalah anak-anak yang baik lagi cerdik. Itu yang kita hasratkan, itu yang kita idam-idamkan, dan saya cukup yakin insya-Allah dengan komitmen kesemua yang ada di sini, juga seluruh negeri Kelantan ini, amnya kita akan dapat melahirkan anak-anak yang baik lagi cerdik tanpa adanya pengaruh-pengaruh sosial, anti sosial, khususnya seperti pengaruh merokok, juga vaping yang kita telah lancarkan dan sedang kita lancarkan pada hari ini di peringkat negeri Kelantan. Jadi insya-Allah dalam pada kita nak memberikan pemukaan, membantu supaya tidak ada lagi vaping ataupun kes-kes merokok di kalangan anak-anak kita ini, program kaunseling berfokus juga kita terapkan. Yang dilaksanakan, yang kita perlukan bantuan daripada pihak guru bimbingan dan kaunseling yang ada di setiap sekolah dalam negeri Kelantan, khususnya di peringkat sekolah menengah. Kalau sekolah ini dengan 1000 lebih anak mudanya, kita ada kalau tidak pun 2 orang DKB, apa ni, guru bimbingan kaunseling. Jadi di sini juga kalau 2 orang untuk mengawal kesemua sekali, memang tidak akan tertarat oleh guru bimbingan kaunseling tanpa bantuan dan sokongan daripada kesemua pihak. Sebab tu saya sebut tadi, dalam kita nak mengurus, memastikan anak-anak kita ni selamat daripada aktiviti merokok juga vaping yang ada, selain daripada dalaman mereka sendiri, kita di peringkat guru-guru, warga pendidik perlu memberikan sokongan supaya aktiviti dapat kita hindarkan dan kita dapat melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Oleh kata di sini saya menyuruh anak-anak di hadapan saya ini, insya-Allah, dan juga mewakili anak-anak di seluruh negeri Kelantan ini.